Mula. Okey, kita mulakan topik dengan yang pertama ni, soalan yang agak mudah iaitu graf gerakan. Yang ni pun saya rasa dah banyak kali kita buat, kamu pun dah semakin mahir dalam buat topik graf gerakan ni. Okay, kita tengok soalan nombor 2 kejap. Yang ni saya target kat nombor 2. Walaupun kamu tengok soalan dia macam simple, tapi sebenarnya kalau dah biasa buat rasa mudah. Kalau tak biasa buat dia rasa macam kadang-kadang ada benda baca tak faham. Jadi kita tengok situ. Siti menaiki kereta dari rumah ke sekolah melalui stesen teksi dan sebuah bank untuk mengambil buku. Okey, dia kata Siti menaiki kereta dari rumah. Jadi dari rumah maksudnya sini rumah. Dia mula ni dia punya rumah. Rumah. Okey, kemudian melalui stesen teksi dan sebuah bank. Jadi mula-mula dia mesti lalu B. B kat situ adalah stesen teksi. Teksi. Kemudian dia lalu lagi, nampak? Dan sebuah bank. Bank. Baru dia sampai dekat tempat dia ambil buku. Nampak ni, tempat dia ambil buku. Graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan Siti. Graf AB menunjukkan perjalanan Siti dari rumah ke stesen teksi. Betul. Okay. Graf BC menunjukkan pergerakan Siti dari stesen teksi ke bank. Betul. Nampak? Dan graf CD adalah perjalanan dari bank ke sekolah. Tempat ambil buku. Dekat sekolah. Okay. Hitung jarak. Bila dia kata jarak, senanglah. Jarak tengok direct sebelah jarak. Hitung jarak dalam kilometer dari stesen teksi ke bank. Ini mudah nombor 1 ni. Soalan nombor 2. 1. Kita tengok kat sini. Jarak dari stesen teksi ke bank. Stesen teksi duduk dekat 10. Bank duduk dekat 14. Jadi jarak sama dengan 14 tolak 10. Terus dapat 4 kilometer. Ini mudah nombor 1. Okey, nombor 2. Kadar perubahan jarak. Okey, kita tengok apa maksud kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari bank ke sekolah. Bila dia kata kadar perubahan jarak. Okey. Bila dia kata kadar ni maksudnya masa. Masa terhadap apa? Jarak. Okay, jadi kadar perubahan jarak adalah jarak per dengan masa. Ataupun kadang-kadang kita panggil benda ni laju lah. Kadar perubahan jarak. Dari mana? Dari bank ke sekolah. Jadi kita kena tengok jarak dia dari bank ke sekolah. Bank duduk dekat 14, sekolah duduk dekat 20. Jadi jarak kat situ adalah 20 tolak 14. Per dengan masa pula dia ambil bank dekat mana? Dekat sini. Sini bank kan? Dekat sini. Okey. Sekolah dekat sini. Tengok ni di. Sekolah kat sini. Okay, tengok sini. Pergi sini. Masa dia. Ni bank. Pergi sini. Okay. Jadi masa dia dalam jam benda ni. Dalam jam lah. Unit tak nampak. Mungkin dia terpadam masa dia perit ni. Dalam jam. Jadi 5 tolak 4. Dapatlah jawapan kita kat situ 6. Unit dia kilometer sejam. Kita panggil dia kadar perubahan masa. Okey. Seterusnya nombor 3. Dia lebih kurang soalan ni. Nombor 3 pula dia minta laju purata. Dia sama. Ni laju. Nombor 3. Laju purata. Laju purata pula formula kita adalah jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Dari mana? Keseluruhan perjalanan. Semua sekali. Jadi jumlah jarak kita mula dekat 0, habis dekat 20. Full. Jadi kita akan dapat 20 jarak kita. Masa pula start dekat 0, habis dekat 5. Penuh. Dapatlah jawapan kat sini. Tengok kat situ. Kita ambil kat sini 20 bahagi 5 adalah 4. Okey. 4 km sejam. Kalau kamu tengok unit dia macam pelik lah. Mungkin ada silapan unit kat sini lah. Mungkin kat sini 145 ni mungkin minit kot. Mungkin minit. Ini 4 km sejam, 6 km sejam ni slow sangat dia bawa ni. Kan? Okay.
Huraikan gerakan kereta dari rumah ke sekolah. Mungkin kita cuba. Saya rasa mungkin ada masa sebab tak nampak masa unit dia bagi ni. Mungkin masa ni saya nak tukar, saya nak cuba tukar. Kita tengok apa jadi. Kalau kita tukar masa ni saya letak dalam minit. Logik tak sikit Okey. Apa beza dia bila kita letak dalam minit? Kalau dalam minit, jarak tak ada masalah nombor 1. Nombor 2 ada masalah sebab dia melibatkan kadar. Jadi masa kat sini adalah kat sini kalau aku tengok kita buat kat sini adalah 5 hingga tolak 4. Ini maksudnya minit. Minit maksudnya 1 minit. 1 minit maksudnya kita kena per dengan 60. Bila per dengan 60, kita tekan kalkulator, kita akan dapat kat situ. Oh, laju sangat pula ni. Kan? Saya rasa soalan ni lah mungkin unit dia tak perasan unit kat sini. Ni laju sangat ni. Jadi sampai 360 km sejam pula dia jadi. Kan? Ni mungkin tak apa, tak payah ubah lah. Ada kesilapan sikit kat soalan ni. Saya pun tak check tadi. Tengok saya ambil pada apa ni? Internet ni, soalan ni daripada Cikgu Akram Terengganu ni, ada silap dalam unit. Jadi pengiraan dia, jalan kerja dia betul. Kan? Soalan ni unit dekat silap. Huraikan gerakan kereta dari rumah ke sekolah. Kan? Huraikan gerakan kereta dari rumah ke sekolah. Bila dia suruh huraikan, biasanya kita huraikan dengan menggunakan dia punya laju lah. Kan? Laju purata maksudnya kereta tersebut bergerak dengan kelajuan purata 4 km sejam dari rumah ke sekolah. Itu salah satu cara kita huraikan. Boleh juga ada pelajar dia huraikan satu-satu tapi tak ada masalah. Tak. Sebab dia nak daripada rumah ke sekolah direct. Biasanya huraian adalah kita akan buat biasa adalah pasal laju. Okey? Contoh. Boleh kalau kamu ya. Abang huraikan tu kalau buat macam ni boleh ke? Siti bergerak dari rumah ke sekolah dengan jarak 20 km dalam tempoh 5 minit dengan laju purata 4 km 4 kmj. Oh, lagi baik. Oh. Lagi baik tu, lagi baik. Saya bagi tahu laju je. Kamu urai terus daripada dengan jarak dengan masa terbaik. Nampak? Kan? Itu maksudnya lengkap dah tu. Cantik. Huraian tu cantik. Okey? Boleh? Bagus tu. Ulang sekali lagi boleh? Macam mana? Siti bergerak dari rumah ke sekolah dengan jarak 20 km dalam tempoh 5 minit dengan laju purata 4 kmj. Wah, betul. Kan? Cuma kat situ itulah kita silap dalam unit, soalan ni silap unit, kesilapan dalam pengiraan itulah. Kalau dalam minit dia tak jadilah 4, dia jadi kat situ dia jadi berapa? 240. Yang tu dia tak logik. Tapi cara kamu urai tu terbaik. Betul tu kan? Kita kena urai bagi tahu berapa jarak dia, berapa masa. Betul. Boleh Okey? Kita tengok satu lagi. Jadi ini graf jarak. Saya akan pergi satu lagi graf jarak yang melibatkan dua graf lah. Ini soalan melibatkan dua graf. Kan? Ini graf jarak juga tapi ada dua graf. Nombor 4. Okey. Tengok Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan sebuah kereta dan sebuah bas dari Pekan Jertih ke Bandar Dungun. Okey, ini dia guna Cikgu Terengganu buat, dia guna tempat Terengganu lah. Kan? Graf OKLM mewakili pergerakan kereta OKLM. Okey, mana OKLM? OKLM. Ini kereta, okey kan? Okey. Dan graf OM mewakili pergerakan bas. OM. Ini maksudnya OM. Kenapa M kat sini? Oh, ini soalan ni kenapa dia salah lagi ni? Kejap. OM. Mewakili pergerakan bas. Ni sepatutnya dia bukan OM ni. ON. Ni N salah letak. Tak ada orang kat sini. Tak ada tempat siapa-siapa pun kat sini. Kamu tengok kat sini dia ada salah letak kat sini. Sepatutnya graf ni mungkin dia melibatkan N ada letak kat sini. Sepatutnya N kena letak sini lah. Okay. Kita tengok nanti kita ada betul kita buat. Okay. Buat kan. Sebab N ni tak ada orang sini ni. Kan? Dia mungkin ada ralat kat sini.
Graf OKLM mewakili pergerakan kereta. Okey. OM sebuah ON mewakili pergerakan bas. Kedua-dua kendaraan itu bertolak serentak jadi jertih melalui sebatang jalan raya yang sama. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam jam kereta itu berhenti. Kereta itu berhenti macam biasa. Yang ini kan kamu dah cakap dah, berhenti. Garis lurus ni adalah berhenti. Dia nak tempoh masa. Ini dalam jam dia bagi. Okey. Jadi jawapan kita untuk A terus saja kita ambil kat situ 0.8 tolak dengan 0.5. Terus dapat 0.3 jam. Jangan ubah apa-apa tak boleh tukar unit sebab dia nak dalam jam dan unit kita pun dalam jam. Diberi kadar perubahan jarak. Ini lagi sekali. Kadar perubahan jarak. Kadang-kadang dia minta laju lah. Benda ni sama Kadar perubahan jarak dengan laju adalah benda yang sama. Jadi untuk B, kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OK dan LM. OK dan LM adalah sama hitung nilai T. Jadi maksudnya dia kata kat situ, laju dekat OK. Berapa laju dia? Jarak dia 50. Masa dia 0.5. Sama dengan dekat LM dia kata. Sama dekat LM. Okay. LM jarak dia 50, 170. Jadi 170 tolak 50. Masa dia pula adalah T tolak 0.8. T tolak 0.8. Okey, yang ni atas accurate accept 120 per T tolak 0.8. Jadi, tertulis dia kata apa? Kadar ni adalah sama. Dia maksudnya ni dengan ni sama. Ni dengan ni sama. Jadi saya jadikan jadi persamaan. Saya ambil itu 120 per T tolak 0.8 sama dengan 50 per 0.5. Okey, dan biasa kalau soalan macam ni kita akan buat apa? Darab silang saja. Ni silang ke sini kan. Ni silang sini, yang ini silang ke sini. Dia akan jadi yang ini akan jadi 60. Ini akan jadi 50 T tolak dengan 50 darab 0.8. Jadi mana cik? Okey. 4. 40 Okey, kemudian kita selesaikanlah. Ni tolak pergi ke sebelah akan ditambah akan dapat 100. Kamu boleh pakai kalkulator terus. Yang pakai shift calculate tu pun boleh. Jadi T sama dengan 150 turun bawah bahagi 50. Dapat jawapan 100 bahagi 50 T sama dengan 2. Okey, ini panjang sikit jalan kerja saya buat sebab saya nak tunjukkan 1/1. Ini cerita okey punya laju, ini LM, kemudian samakan, selesaikan kita punya persamaan. Okey. C. Hitung laju purata laju purata keseluruhan pergerakan bas. Laju purata pergerakan bas. Jadi untuk C, laju purata. Untuk bas, inilah ON saya ambil itu sama dengan jarak dia 170. Masa kita adalah 1.5. Kita tekan kalkulator je. Kita akan dapat kat ini sama dengan 113.3 kilometer sejam. Ini saya adjust. Okey. Ini untuk apa ni? Untuk saya anggap sini N. Kalau kita anggap sini N ni cerita lain jadi. Okey, tak apa. D. Huraikan gerakan kereta dari Jertih ke Dungun. Itu macam tadi. Macam tadi kereta dari Jertih ke Dungun. Jadi bila nak huraikan kereta, kita kena ada apa? Laju dia. Laju purata lah. Jadi laju purata kereta adalah sama dengan jarak dia adalah daripada mana? Jertih ke Dungun. Okey.
170 bahagi dengan masa kita tadi 2. Okey, jadi kita dapat jawapan dia itu adalah 85 km sejam. Okey. Jadi kita boleh hurai macam yang tunjuk tadi. Pertama kita buat kereta tersebut bergerak sejauh 170 km dalam masa 2 jam 2 jam pada kelajuan purata 85 km sejam. Jadi soalan jenis macam ni pun ada dalam exam, dalam SPM pun pernah keluar 2 graf, cuma dia melibatkan pergerakan antara 2 jenis kenderaan sama macam ni juga. Cuma soalan dia tanya lain-lain sikit lah. Kamu kena faham apa dia tanya tu. Benda penting dia apa? Tentang perubahan jarak adalah laju, jarak per masa. Kemudian laju purata. 2 tu je selalu dia tanya. Okey? Nombor 4. Ni saya terus pergi, ni saya skip. Kamu boleh try buat. Pergi terus. Graf laju. Okay. Graf laju saya nak ambil yang nombor 9. Nombor 9. Itu graf laju. Okay. Nombor 9 kat sini, kita tengok. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal dalam tempoh 4 jam. Okay. Huraikan gerakan motosikal bagi tempoh 2 jam yang kedua. Okay, yang mana? Apa maksud 2 jam yang kedua? 2 jam kedua maksudnya daripada jam 2 sampai jam 4. Daripada pukul 2 sampai pukul 4. Itu dia nak huraikan. Itu 2 jam yang kedua. Yang ni satu yang ni pelik ni, nombor 1 ni. Jadi kat mana pukul 2? Kita tengok pun kita tak tahu pukul 2 kat mana. 2 jam. 2 jam ni 0.5 ni 2.5. Sini lah lebih kurang kita ambil. Ni 2 jam. 2 okey. Jadi macam mana kita nak huraikan? Senang je, kita tengok berapa jarak pergerakan dia. Pergerakan dia daripada 150 dia terus turun sampai kosong, nampak? 150 dia terus turun sampai kosong. Jadi maksudnya A kita ambil purata laju dia. Sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak per dengan jumlah masa. Okey. Jumlah jarak, graf ni laju masa, tak boleh buat macam tadi. Bila graf laju masa, jarak adalah luas di bawah graf. Jadi gambar kita tengok yang kita ambil ni, sini adalah trapezium. Gambar dia adalah trapezium. Yang mana bawah dia 4/2, 2. Okey. Tinggi dia 150. Okey. Panjang atas dia adalah 2.5/2, 0.5. Jadi kita akan dapat luas ni. Luas sama dengan formula trapezium 1/2 atas campur bawah. Ni campur ikut darab dengan tinggi dia 150. Kita akan dapat luas adalah apa? Jarak. Jadi kita akan dapat kat situ 0.5 1/2 darab dengan 2.5, kita dah tambah, darab dengan 150. Kita akan dapat kat situ 187.5. Okey, ini laju ni, kan? Okey, jadi kita tengok kat sini jumlah jarak dia adalah 187.5. Okey, jumlah masa kita mana? 2 jam yang kedua, maksudnya 2 jam. Jadi laju kita, purata laju, kita ambil 187.5 bahagi 2. Jadi 93.75 km sejam. Sebab tu bila kita nak huraikan, kita kena cari dia punya apa? Purata laju. Jadi kita bolehlah huraikan macam tadi, iaitu motosikal bergerak, okey,
sejauh 187.5 kilometer dalam 2 jam terakhir dengan kelajuan purata 93.75 kilometer sejam. Cantik lah. Okey. Boleh cuma kena hati-hati sebab telegraf laju, nak cari laju purata memang formula dia sama, jarak bagi masa. Cuma jarak kena cari luas. Luas. Kalau kamu lupa formula trapezium, kamu boleh pecahkan dia jadi kotak campur segitiga. Tak ada masalah. Kotak campur segitiga dapat luas yang sama. Okey? Kita pergi dekat C tengok. Boleh Kalau ada apa-apa kamu tanya terus. Dekat C, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 4 jam ialah 472/1/2. Dia kata apa? Jumlah jarak dalam tempoh 4 jam. Semua. Maksudnya apa? Luas keseluruhan. Luas keseluruhan sama dengan, saya kira semula Kira semula yang ni, yang depan ni adalah apa? Bentuk. Tengok bentuk dia. Bentuk dia adalah trapezium. Depan Lepas tu kotak ni saya ambil sampai ni je. Sampai ni je. Sampai 2 je. Sebab apa? Yang belakang ni kita dah ada tadi. Saya tak kira dah. Cukup dah. Kita dah ada. Campur dengan 187.5. Okey. Ini sama dengan berapa? Dia bagi. Sama dengan 472.5. 472,5. Okey. Yang ini jadi luas ni adalah apa? Yang ini V. Yang ini 150. Lebar dia 0.5. Kotak ni, okey, tinggi dia 150. Lebar dia 2 tolak 0.5. Saya tak ambil sampai 2.5 sebab kita dah kira tadi. Jadi kita jadikan persamaan. Yang ini adalah 1/2 150 campur V. Sebab dia punya trapezium ni kiri kanan yang selari. Darab dengan 0.5. Campur kotak 150 darab dengan 2 tolak 0.5, 1.5. Campur 187.5 sama dengan 472.5. Jadi kita akan guna kalkulator lah untuk buat yang ni. Okey. Jadi kita buat kalkulator terus. Kalau kita pakai shift calculate terus pun tak apa. Panjang ni. Kena buat. Jadi 1/2 saya tekan 0.5 kurungan 150 campur alpha X. Tutup. Kemudian darab lagi belakang dia 0.5. Kemudian campur dengan 150 darab 1.5. Campur dengan 187.5 yang kita dah kira tadi. Sama dengan alpha calculate. Sama dengan. Okay. Berapa dia bagi? Sama dengan dia 472.5. Okay. Kalau kamu tengok kalkulator, kalau pakai handset ni, jawapan dah keluar. Kalau kalkulator kamu kena tekan shift calculate. And shift calculate. Tekan. Dia akan keluar jawapan sama macam tu. X sama dengan 90. X kita siapa? V. Jadi oleh sebab itu, V sama dengan 90. Cuba pakai kalkulator try. Okey, ini contoh soalan laju masa yang agak mencabar sikitlah. Soalan ni dia lain sikit kan. Okey. Kita pergi terus satu soalan lagi, laju masa, soalan yang ni. Soalan terakhir untuk laju masa sebelum kita masuk bab lain Saya kena kurang-kurangnya sekali satu kelas kamu 2-3 bab ni. Okey. Encik Rashid memandu kereta ke sebuah pasaraya untuk membeli barang keperluan dapur. Pergi-pergi telur tak ada. Okey. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Encik Rashid dari rumah ke stesen minyak sebelum sampai pasaraya. Dari rumah sini dia start. Rumah, stesen minyak, dia stop kejap isi minyak Ini tempat dia berhenti.
Stop isi minyak, terus pergi sampai pasar raya. Okey. Kemudian kat sini, kadar perubahan laju terhadap masa dalam kilometer jam -2 untuk 0.2 jam pertama. Kadar perubahan laju, kalau kadar perubahan jarak, jarak per masa. Kadar perubahan laju maksudnya laju per masa. Jadi, kadar perubahan laju adalah sama dengan laju per masa. Itu beza dia sikit. Okey. Kemudian, berapa laju dia? Yang pertama, laju dia, kita tengok 30 tolak 15. Masa dia ambil 0.2. Terus dapat, kita panggil dia kadar perubahan laju kan. Ambil itu dapat 15 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat 75 kilometer jam -2. Unit tak letak pun tak apa Okey. B. Nilai T. Ya. Ni dia tak guna teknik apa, kira luas bawah graf Tak. Sebab dia minta kadar perubahan laju. Luas di bawah graf tu bila dia kata kita pakai biasanya purata laju. Oh, okey. Purata laju kita perlukan jarak. Bila jarak kita kena kira luas. Yang ini dia kata kadar perubahan laju. Bila kadar perubahan laju, formula kita hanyalah laju. Laju ada terus, ni laju. Ambil terus je lah. Okey. B pula, nilai T. Jika jarak yang dilalui, mana ni jarak? Jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 0.2 jam pertama, nampak? Bila dia kata jarak untuk 0.2 jam pertama mana? Ni kawasan ni. Ini jarak dia. Jadi kita lukis lah. Jarak tu ialah maksudnya sama dengan ialah separuh 1/2. Ambil ayat dia, ikut ayat dia. Separuh daripada jarak. Daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Laju seragam yang ni. Ini laju seragam. Okey. Jadi, kotak. Saya pun buat kotak. Okey, masukkan maklumat-maklumat yang penting. Dalam maklumat penting kat sini, untuk trapezium tu kita ada seorang belah kiri kita 15, yang tinggi tu 30, bawah kita 0.2. Kotak pula kita ada T tolak 0.2 untuk bawah, tinggi dia 30. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini, formula trapezium 1/2 campur kiri kanan 15 campur 30 darab bawah 0.2 sama dengan 1/2 30 darab dengan T tolak 0.2. Lagi sekali kita tekan saja kalkulator. Tekan je kalkulator. Okey. Dah letak jawapan T tu. Tekan kalkulator. 1/2 0.5 15 campur dengan 30. Kemudian belakang kena letak darab. 0.2 tak letak, dia keluar syntax error nanti. Okey. Alpha calculate sama dengan kita 0.5 darab 30 kurungan T tu kita pakai alpha X tolak 0.2 tutup. Dah keluar jawapan dah. Jadi X dia adalah 0.5. Kamu boleh guna kalkulator kamu. Cuma kalkulator kamu sampai last tu kena buat shift calculate. Shift calculate. Ini dapat kat situ. T sama dengan 0.5 jam. Okey, tak letak unit pun tak apa tak ada masalah. Soalan seterusnya V. Tengok apa dia minta dengan. Ini boleh T tadi 0.5 label dulu. Okey. Jika pecutan, dia nak pecutan saya buat kat sini je. Pecutan bagi 0.2 jam terakhir. Okey, pecutan ni sebenarnya dia sama dengan kadar perubahan laju.
Sama. Kejutan dengan apa yang sama. Bagi 0.2 jam terakhir ialah 100. Okey. Bila kita tengok kat sini, kat mana 0.2 jam terakhir? 0.2 jam terakhir sebenarnya dia duduk kawasan ni. Okey. Bila duduk kawasan ni, kita hanya perlu pertimbangkan garisan ni. Tak perlu cari tepat-tepat sangat nilai 0.2 jam terakhir tu, tak payah. Okey, ambil kawasan ni saja. Maksudnya kat sini apa kita buat? Kawasan ni kita terus buat dia punya kadar perubahan laju. Maksudnya apa? Laju kan per dengan masa. Itu kadar perubahan laju. Sama dengan 100 kadar perubahan laju. Laju dia kawasan ni adalah V tolak 30. Ambil ni tu dulu. V tolak 30. Per dengan, masa dia pula kena ambil daripada T. Sebab kita ambil line ni, semua line ni. Jadi kita ambil terus 1 tolak 0.5. Lagi sekali, cuma kat sini, kalau kamu pakai kalkulator, kamu dia nasihatkan, jangan biar jadi pecahan. Kalau pecahan kadang-kadang kalkulator dia pening. Jadi kita jadikan dia straight. Yang bawah ni kita naikkan angkat atas dia. Dia akan jadi 100 darab dengan 1 tolak 0.5 adalah 0.5. Sama dengan V tolak 30. Baru pakai kalkulator. Nampak? Pakai kalkulator, jangan bagi ada pecahan, dia pening. Kadang-kadang dia tak boleh jawab. Kadang-kadang boleh. Jadi 100 darab dengan 0.5 pakai sama dengan V pakai X. Tolak 30. Tu dapat jawapan kita. V kita kat situ 80. Nampak? Boleh ingat ini cerita pasal apa? Dia ada kadar perubahan laju. Itu lebih kurang antara dua soalan yang melibatkan apa? Graf gerakan, laju masa dan juga satu lagi tadi mula kita buat jarak masa. Kan? Cuma saya bajet tahun ni laju masa. Kan? Laju masa. Okey. Tengok seterusnya. Ini kita masuk sukatan serakan. Okay. Untuk sukatan serakan, saya lebih target dekat soalan yang melibatkan pengiraan. Contoh macam inilah. Kita nak kira apa? Julat antara kuartil, variance yang piawai ni. Yang ni Okay. Yang ni kita target kat sini. Ni pun kita dah pernah buat sebenarnya. Tengok. Jadi soalan yang pertama kat sini, kita tengok. Bila dia bagi soalan contoh, tentukan julat antara kuartil bagi set data berikut. Okay. Bila nak buat julat antara kuartil, langkah pertama formula. Apa formula kita? Julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Itu formula. Macam mana nak dapat kuartil ketiga, kuartil pertama? Okey, nak dapat dia. Langkah pertama kamu kena susun dulu data ni. Daripada kecil ke besar. Contoh susun. Sini paling kecil 22. Kemudian 23. Kemudian 24 ada 2 orang. Kemudian 25 seorang dia. 26 ada 2. Lepas tu 27, 28. Okey. Kemudian kita buat apa? Yang kedua kita bahagi 2. Bahagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ni kita bahagi 2. Tapi bila 9 kita bahagi 2, kita akan dapat sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. Ada lebih seorang. Yang seorang ni akan jadi orang tengah. Orang tengah ni kita panggil dia median. Ataupun nama dia kuartil kedua. Okay. Yang orang kiri kanan ni kita bahagi 2 lagi. Yang ni bila kita bahagi 2, apa kita dapat kat sini? Sebab dia ada 4 orang, dia bahagi 2 dapat ngam-ngam. Dia tak ada orang tengah. Bila tak ada orang tengah, kita kena dapatkan orang tengah dia. Orang tengah kita dapat dengan cara purata, iaitu 23 campur 24. Nampak? Ni campur ni bahagi 2. Kamu akan dapat jawapan 23.5. Ini kita namakan kuartil pertama. Okey.
Yang ini pun sama juga sebab dia 4 orang. Kita turut ambil kat sini. Bahagi 2. 26 dengan 27. 26 campur 27 bahagi 2 dapat sama dengan 26.5. Tapi kalau dah biasa buat congak, tak campur dah. Kira 26 buat 27. Tengah-tengah 26.5. Jadi terus kita dapat kat situ. Julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga kita 26.5 tolak dengan kuartil pertama 23.5. Dapat jawapan kat situ 3. Ini adalah kita panggil dia julat antara kuartil. Okey. Untuk yang seterusnya bawah ni tengok. Kalau dibagi macam ni, ni lain sikit. Ni dia bagi macam mana Pak? Tentukan julat antara kuartil bagi jadual berikut. Dia bagi ada apa? Ada kekerapan. Kan? Ada kekerapan. Kekerapan dia ada lain sikit. Kan? Okay. Kita buat yang ni dulu. Bila ada kekerapan, kamu kena ingat apa maksud kekerapan. Okay. Kekerapan ni, nombor 4 ni maksudnya, dekat kawasan ni adalah 1 hingga 4. Maksudnya orang pertama hingga orang keempat. Kan? Yang sebelah ni maksudnya orang kelima. Hingga kelima tak ada, dia seorang aja. Orang kelima. Okey. Yang sorry. Kelima pula. Aduh silap. Dah petang ni kan. Orang kelima sampai ke 10. Sebab dia ada 5 orang kat sini. Orang kelima sampai ke 10. Ni 1 sampai 4 sebab dia ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang ini 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sorry. 5 maksudnya 5 sampai 9. Sebab sampai 10 salah lah jadi. Okay. 11 ni maksudnya apa? Ada 11 orang selepas tu. Maksudnya 10 sampai berapa? 10. Kita kira kan? 10 sampai berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan? Jadi kat sini sampai 10 sampai 20. Ada 11 orang. Okay, nanti saya tunjuk. Saya lupa nak tunjuk kamu kekerapan longgokan. Tak apa nanti 6 orang maksudnya apa? Dia mula dengan siapa? Dia mula orang 21. Okey, 21 sampai 6 orang. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sampai 26. Okey, kemudian yang ini orang ke siapa? Lepas 26 orang ke 27. 27 hingga orang yang ke 8 27. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sampai orang yang ke 34. Okey. Yang ini senanglah. 35 dan 36. Itu maksudnya kedudukan. Okey. Jadi bila kita nak dapatkan kuartil, apa kita buat? Semua sekali orang kita dah kira dia ada 36 orang. Ada 36 orang. 36 saya akan bahagi 2. Bila saya bahagi 2, saya akan dapat tepat-tepat. Tengok, 36 dapat 18. Jadi anggapan kita kat sini adalah sebelah kiri kita ada 18 orang. Sebelah kanan kita pun ada 18 orang. Jadi kita perlu cari siapakah orang yang ke-18. Kena letak dekat sempadan ni. Siapakah orang yang ke-18. Jadi kat sini kalau kamu tengok orang yang ke-18 duduk kat sini. Siapakah dia? Nombor 5. Dan sebelah dia orang ke siapa? Orang yang ke-19. Orang yang ke-19 pun dia juga duduk kat sini. 5 juga. Okey. Jadi kita dah dapat siapa yang K2 kita, median. K2, 5 campur 5 bahagi 2 dapat 5 balik. Kena ingat Okey. Yang 18 pula kita bahagi 2. Sebelah kiri. 18 kita bahagi 2, kita akan dapat 9. Tepat-tepat juga. Jadi bila kita dapat 9, kita potong. Kita perlukan kedudukan yang ke-9. Siapa yang ke-9? Yang ke-9 yang ini? 4. 4 duduk sini. Okey. Sebelah dia yang ke-9, yang ke-10. Siapa yang ke-10? 5. Jadi dia punya kuartil pertama kita 4 dengan 5 campur bahagi 2 akan dapat kuartil pertama adalah sama dengan 4.5. Okey. Kuartil ketiga.
Okay. Kuartil ketiga tadi saya ini adalah kedudukan yang ke 19 tadi sini, 19. Jadi kat sini kita nak bahagi 2. Jadi kita kena ambil kat mana? 9. Kita kena 9. Campurkan 9. Campur 9 maksudnya dari kedudukan ke berapa? Dari kedudukan 18 campur 9. Ambil kalkulator je. Dia dapat kedudukan 27 dan 28. Siapa duduk dekat nombor 27? 27 yang duduk kat sini adalah 7. Nampak? 27 yang duduk adalah 7. 7. Dan 28 pun 7 juga. Sebab di sini dalam ni 28, 7 sampai 34. Jadi dia pun 7 juga. Jadi kuartil ketiga kita adalah 7. Ini soalan bila ada kekerapan ni dia agak rumit sikit. Jadi julat antara kuartil sama dengan 7 tolak dengan kuartil pertama kita 4.5. Dapat jawapan kat situ adalah 2.5. Okey. Dia lain sikit. Tengok kena jaga kan. Ya. Kalau mod apa mod? Mod yang paling ramai. Paling ramai. Paling ramai macam ni contoh. Kalau dia minta mod. Mod bahasa Melayu MOD je. Mod sama dengan paling ramai 11. Tapi jawapan kita siapa? 5. Maksudnya 5 ni paling ramai. Ada berapa orang? Ada 11 orang. Itu mod. Boleh Kalau min? Min adalah purata. Purata maksudnya kamu kena darab ni min ni. Min kena darab 3 darab 4 campur 4 darab 5 campur 5 darab 11 campur 6 darab 6 campur 7 darab 8 campur 8 darab 2. Kemudian bahagikan dengan jumlah semua orang berapa tadi? 36. Tekan kalkulator. Ini nama dia min. Okey. Median tadi kita dah buat. Median adalah apa? Kuartil kedua. Mana kuartil kedua kita? 5. Nampak? Biasanya mod, min, median ni jawapan dekat-dekat. Nampak? Mod 5, median pun 5. Min pun biasanya dekat-dekat kat jawapan. Dia tak boleh lagi. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok sebelah ni. Varian dengan sisihan piawai. Okey. Varian dengan sisihan piawai ni kita akan buat sisihan piawai dulu boleh, varian dulu boleh. Formula dia sama. Sebab kalau varian, formula dia adalah jumlah X kuasa 2 per dengan bilangan dia N tolak dengan min kuasa 2. Ini simbol-simbol lah min kuasa 2. Jadi kamu kena kira min dulu. Apa min? Purata tadi. Kalau nombor macam ni senanglah kira min. Jadi min kita sama dengan 21 campur 23 campur 26 campur 19 campur 18 campur 27 campur 22 campur 20 bahagi dengan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat min. Dia kena kira min dulu 21. Gila pula kalkulator. 21 campur 23 campur 26 campur 19 campur 18 campur 27 campur 22 campur 20. 176 bahagi 8. Dapat 22. Ini baru min. Kan? Lepas tu baru kita buat variant. Jadi variant kita pula sama dengan jumlah X kuasa 2. Maksudnya dia orang ni kena kuasa 2. 21 kuasa 2 campur 23 kuasa 2 campur 26 kuasa 2 campur 19 kuasa 2 campur
18 kuasa 2 campur 27 kuasa 2 campur 22 kuasa 2 campur 20 kuasa 2 bahagi dengan 8 tolak. Dia kena tolak formula nampak. Tolak dengan min kuasa 2. Dapat jawapan itu. Dia ambil kalkulator tadi, yang nombor-nombor tadi nombor sama. Kita letak kuasa 2. 21 kuasa 2 campur dengan 23 kuasa 2 campur 26 kuasa 2 campur 19 kuasa 2 campur 18 kuasa 2 campur 27 kuasa 2 campur 22 kuasa 2 campur 20 kuasa 2. 3944 kan? Okey, tulis sini dulu. 3944 bahagi dengan 8 tolak 22 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan 8. Tolak dengan 22 kuasa 2 dapat 9. 9 ni kita punya apa? Variant. Okey. Apa kaitan dengan sesian piawai? Punca kuasa saja. Oleh sebab itu, ini simbol untuk sesian piawai. Sama dengan punca kuasa 2 varian. Jawapan kita punca kuasa 2 9. Jawapan sesian piawai adalah 3. Itu kalau dia bagi soalan minta apa? Sisihan piawai ataupun varian. Okey, ini untuk nombor ni . Boleh? Okey. Boleh. Contoh untuk pengiraan sesian piawai kan. Okey. Ni saya pergi tu sebelah sini. Yang ni kita akan buat plot kotak. Plot kotak kan. Plot kotak. Plot kotak. Ni kena ingat . Untuk plot kotak. Apa yang kamu perlu cari? Kamu perlu cari langkah pertama kan, kita kena susun. Lepas susun, kita kena cari minimum dengan maksimum. Lepas tu nombor 3, kita kena kira kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Itu kita perlukan blok kotak. Sebab dalam blok kotak, kita akan buat kotak. Titik 3 ni. 3 titik ni adalah kuartil. Kita tarik yang ini pergi dekat minimum. Yang ini akan tarik pergi dekat maksimum. Yang ini adalah K1, K2 dan K3. Macam tadi kita buat K. Kan? Cuma kat sini itulah kita kena susun dulu. Yang tu yang leceh bila nak susun dulu. Panjang cerita dia susun ni. Okey. Tak apa. Ada semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kena susun. Paling kecil saya tengok kat sini adalah 20. Saya akan buat kat sini . 1, 2, 3 orang . 20. Kalau nak buat batang daun pun boleh, tak ada masalah. Macam ni pun boleh. Lepas 20 ada seorang lagi. Lepas tu 21. 21 ada 1, 2, 3, 3. Okey, 22. 22 tidak kesihatan. 23. 1, 2. 24 ada 1, 2, 3. Okey, lepas tu 25. 1, 2, 3. 3, 26. 1,
2. Dia boleh buat pakai jadual juga tapi saya lebih suka macam ni sebab dia tak banyak sangat okey 26 27 1 2 27 28 ada 1 2 3 okey. Kalau kita buat jadual boleh juga kan. Okey. Sekarang semua sekali ada tadi apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 ya kita akan kira 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ni ya. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 betul. Okey. Jadi kita punya kuartil kedua 24 tak payah campur, tak payah bahagi memang dapat 24. Tapi sebab sebelah ni ada 11. Bila 11 maksudnya kita akan dapat 5 10. 5 belah kiri, belah kanan, 5 belah kiri. Dan dia akan dapat sorang-sorang tengah-tengah. Mudah sikit untuk kuartil pertama. Okey. Sebelah sini pula sama juga. 5 orang. 5 orang. Dapat terus. Ini kuartil ketiga. Kan? Okay. Sekarang kita dah ada minimum kita. Ni okey. Minimum kita 20. Maksimum kita 28. Kuartil pertama 21. Kuartil kedua median kita 24. Kuartil ketiga kita kat sini adalah 26. Dah ada nilai dah. Okey. Jadi bila kita buat peluang kotak, first kali kita tengok skala kita. Skala kita 20 sampai 28. 8 je maksudnya 10 pun cukup. Jadi kita buat skala 2 2 2 pun cukup dia buat Jadi kalau saya mulakan kat sini, contoh saya ambil kat sini adalah saya buat 20 22 24 26 28 30 pun boleh. Okey. Kemudian kita terus pergi buat plot kotak kita kat situ. Minimum kita 20, tanda titik dulu. Minimum. Kemudian kuartil pertama 21. Median 24. Kuartil kedua. Ini bukan kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil kedua pula dia boleh tulis. Kuartil ketiga adalah 26. Maksimum 28. Okey, jadi kita akan buat kotak dulu kat situ. Gariskan. Sudah, baris dia, anak saya main baris lagi. Main lagi. Mana dia pergi bawa? Saya pakai kertas Saya akan sambung kotak ni Kotak dekat kuartil pertama Kuartil pertama kita buat kotak lebih kurang. Jangan sampai dekat line bawah sudahlah. Kotak kita garis ni. Kita cantik sangat pakai kertas. Okey, siap. Ini kita panggil plot kotak. Benda penting dalam plot kotak ni adalah minimum, maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Sebab tu daripada plot kotak ni banyak markah boleh dapat. Kemudian kalau dia tanya julat. Julat maksudnya apa? Maksimum tolak dengan minimum. Itu julat. Minta julat je. Kan maksimum 28. 28 tolak 20 dapat 8. Itu julat. Kalau dia minta julat antara kuartil, kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. 26 tolak dengan 21. Dapatlah jawapan kita kat situ 5. Okey. Kalau kita nak tentukan sukatan syarakan bagi jadual yang biasa, kita boleh pakai julat, tak ada masalah. Tapi kalau ada pencilan, maksudnya ada nilai tiba-tiba 20, 22, 28, 25 kan, tiba-tiba ada seorang tu 50. Bila ada seorang pelik nilai dia, kita kena ambil julat antara kuartil untuk menentukan dia punya
sukatan serakan. Okey. Yang bawah ni tak ada masalah. Dia suruh tafsir benda yang samalah. Ini minimum, ini maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, nampak? Dia tanya apa? Julat data. Maksimum tolak minimum. Boleh buat. Okey, kemudian dia minta apa? Julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Dah. Okey? Ini mudah. Ini lawan benda ni. Kan? Okey, terbalik-balik Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey. Soalan yang ini saya akan ambil soalan nombor 17. Kemudian nombor 17, dia ada algebra kat situ. Yang ini dia susah sikit. Ini kadang-kadang boleh jadi soalan macam ni. Okey. Tapi formula dia sama, tak ubah. Diberi satu set data adalah seperti berikut. Bila dia bagi macam ni satu set data ni, dia susun siap dah. Dia susun siap dah. Nilai min bagi set data di atas ialah 13. Nilai min. Cari nilai P. Jadi kita boleh cari nilai P hanya dengan menggunakan min. Apa formula min kita? Min sama dengan campur semua. 4 campur 10 campur P campur 3 campur dengan 14 campur 15 campur 17 campur 19. Per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dia bagi min dia 13. Jadi kita boleh buat persamaan kita. Sini 13. Min kita. Saya naikkan 8 ke atas. Jadi darab 8. Yang ini semua saya boleh kira yang tambah tu. Nombor kita kira. Nombor maksudnya 4 tambah 10. Tambah dengan 3. Tambah dengan 14. Tambah dengan 15. Tambah 17. Tambah 19. 82. Kat sini kita akan dapat 82 campur dengan ada P campur P. 2 P. Jadi kita boleh dapat kira senang lah. Tak payah pakai kalkulator, tak apa. Okey. 13 darab 8. 104 kan. Tolak 82. Ini algebra biasa. 22. Ini 13 darab 8 tolak 82. Jadi kita akan dapat itu 22 2P. Jadi 2 dipotong turun bawah. Jadi kita akan dapat P sama dengan 11. Ini lagi. Okey, boleh. Boleh ni kan? Hitung varian bagi set data itu. Okey, bila kita dah ada nilai P, set data tu kita dah ada set data yang baru. Iaitu set data kita dah jadi 4, 10, 11. 11 campur 4, 11 campur 3 adalah 14. Dan 14, 15, 17 dan 19. Soalan suruh cari varian. Dah mudah dah varian. Sebab kita terus buat varian. Varian sama dengan kuasa 2. 4 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 campur 11 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 campur 17 kuasa 2 campur 19 bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jangan lupa varian kena tolak dengan min. Kena tolak dengan min kuasa 2. 13 kuasa 2. Tekan kalkulator terus. Okay. Okay. 4 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 campur 11 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 14 lagi sekali kuasa 2 campur 15 kuasa 2, campur 17 kuasa 2, campur 19 kuasa 2. Sama dengan 1504. Okay. Bagi 8, tolak 13 kuasa 2.
1504 bahagi 8 tolak dengan 13 kuasa 2. Kita akan dapat situ 19. Ini kita punya variant. Variant kita adalah 19. Okey. Nilai pencilan dalam data di atas kemudian telah dikeluarkan. Nilai pencilan dalam data di atas telah dikeluarkan. Dan setiap cerapan yang tinggal didarab dengan 2. Hitung sisian piawai yang baru. Berikan jawapan anda dalam 4 titik perpuluhan. Okay. Ini dia ubah. Yang ini dia memang kau dia ubah. Mula dia kata dia keluarkan nilai pencilan. Pencilan kenapa? Pencilan ni sama ada nilai tu dia jauh pada orang lain. Sama ada dia terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi kat sini kalau kamu tengok nombor dia 10, 11, 14, 15, 17, 15 ni dia dekat sebenarnya ni. Nombor dia dekat-dekat. Okay. Jadi yang saya nampak yang pencilan dia saya ambil kat sini adalah nombor 4. Dia terlalu lain jauh cerita dia. 10 dengan 4 ni jauh 6. Dia lagi 6 kat situ. Kan yang ini lagi dekat-dekat 1 ni 3 ni 1 ni 2 macam tu sikit. Okey, saya akan keluarkan. Dia kata nilai pencilan dalam data di atas nilai pencilan dalam data di atas kemudian telah dikeluarkan. Dan setiap cerapan yang tinggal telah didarab dengan 2. Hitung sisian piawai yang baru, berikan jawapan anda dalam 4 titik perpuluhan. Okey. Jadi bila kita keluarkan yang tinggal kat situ adalah 10. Ambil tadi 11. Kemudian 14. 14. 15. 17. Dan 19. Saya keluarkan 4. Okey. Kemudian kita apa? Semua nombor tu didarab dengan 2. Didarab dengan 2. Dia akan jadi sini 20. 22. 28. 28. 30, 34 dan 38. Okey, sama kaedah dia sebut apa? Hitung sisian piawai yang baru. Kan? Jadi nak kira sisian piawai baru, kita kena kira min semula. Min kita dah berubah. Dia dah berubah min kita kan. Jadi min sama dengan 20 campur 22 campur 28 campur 28 campur 30 campur 34 campur 38. Kita per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tak boleh buat terus kan sebab dia ada perubahan yang banyak. Jadi 20. Ya. Yang 10, 11, 14 tu kenapa tak masukkan sekali? 10 tak boleh. Dia sebab apa? Dia kata telah didarabkan dengan 2. Jadi kita kena darab 2. Jadi kita tak pakailah nombor tu. Nombor tu dah jadi lain. Faham. Dia darab dengan 2. Campur 28. Campur 28. Campur 30. Campur 34, campur 38. Akan dapat 200 kat sini. Bahagi 7, saya biar macam tu je. Saya tak ambil perpuluhan kat sini. Min. Sebab saya nak buat variant. Jadi variant sama dengan jumlah ni kena kuasa 2. Kita ambil situ 20 kuasa 2 campur 22 kuasa 2 campur 28 kuasa 2 campur 28 kuasa 2 campur 30 kuasa 2 campur 34 kuasa 2 campur 38 kuasa 2 kita bahagikan dengan 7. Kita tolak dengan min kita. Min kita kena kuasa 2. Ini pakai kalkulator terus saja. Terus saya akan pakai kurungan mula-mula. Terus saya pakai 20 kuasa 2
campur 22 kuasa 2, campur 28 kuasa 2, campur dengan 28 lagi sekali, campur 30 kuasa 2, campur 34 kuasa 2, campur 38 kuasa 2. Okey, tutup kurungan, bahagi 7. Bahagi 7, kemudian tolak. Tekan kalkulator terus tolak. Kurungan buka 200 per dengan 7 kuasa 2. Yang tinggal kat situ adalah 33.96. Ini variant. Soalan minta kat situ adalah sisihan piawai yang baru. Jadi saya akan buat sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variant. Dapat punca kuasa 2 33.96. Dia nak kat situ 4 tempat titik perpuluhan. Jadi jawapan kita akan ambil 5.8275. Ini kita punya sisian piawai yang baru. Okey, panjang cerita dia sebab perubahan dia. Kalau dia kata dia tak buang nilai pencilian ataupun dia tak buang apa-apa, dia gunakan set data kat atas dia darab 2 tu senang. Itu mudah. Kan? Kalau dia kata darab saja, kita boleh ambil sisian piawai lama darab 2, dapat jawapan terus. Sebab bilangan data tak berubah. Tapi bila bilangan data tadi 8 dah tinggal 7, dia dah lagi. Dia tak boleh pakai automatik. Dia kena buat 1/1 macam ni. Okey. Tapi kebanyakannya kita tulis je. Kebanyakannya memang penat dia dekat tulis. Tapi kalkulator yang akan kira. Susun je cantik. Okey. Kita tengok. Ini kita masuk bahagian seterusnya iaitu soalan melibatkan ini kebarangkalian. Kebarangkalian. Ini pun antara topik yang hangat. Okey. Saya ambil yang belakang. Soalan SPM kamu ditarget macam ni. Dia ada kotak dah siap. Ni target dia. Kalau kamu tengok soalan percubaan banyak macam ni. Dia ada kotak-kotak dia suruh isi je. Okey, nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan 8 kad berlabel dengan huruf pandemik dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dipilih secara awak daripada kotak itu. Jika kad pertama berlabel huruf vokal, kad itu akan dikembalikan. Ni kena tanda ni. Okay. Kalau dia vokal, dia akan dikembalikan. Okay. Semula ke dalam kotak sebelum kad kedua dia pilih. Jika kad pertama berlabel konsonan, kad itu tidak dikembalikan. Konsonan pula, dia tidak akan dikembalikan. Jadi kita tengok apa efek dia. Kan? Okay. Yang pertama, vokal mana? 1, 2, 3. Ada 3 vokal. Okay. Jadi kalau vokal dapat, yang pertama kita ambil tak ada masalah. Yang pertama dia mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah 3 daripada 8. Untuk vokal. Jadi untuk konsonan adalah 5 daripada 8. Jadi efek ke mana? Kad nombor 2. Dia kata, kalau yang pertama vokal, kad itu dikembalikan. Bila kad dikembalikan, apa efek dia? Bilangan tidak berubah. Bilangan tidak berubah maksudnya apa? Vokal masih lagi 3/8. Dan konsonan masih tidak berubah 5/8. Tak berubah. Nampak? Tapi bila kita dapat konsonan, dia kata kad itu tidak dikembalikan. Bila tidak dikembalikan, bilangan konsonan akan berkurang 1. Bila berkurang 1, dia akan jadi tinggal 4 daripada 7. Kenapa 7? Sebab bila kita ambil hilang 1, bawah pun akan hilang 1. Bila yang ini 4 daripada 7, yang atas adalah 3 daripada 7 sebab dua-dua cabang ni jumlah dia mesti 1. Dia antara melengkapi antara satu sama lain. Ini cara kita isi. Kena hati-hati tengok dikembalikan dia tak ada efek. Tidak dikembalikan tolak 1.
Ingat tidak dikembalikan, tolak 1. Dikembalikan, tak payah tolak. Tak ada efek. Okey. Itu jadual dia kita buat. Dan soalan B. Cari kebarangkalian. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dipilih berlabel dengan konsonan. Okey, yang mana? Bila dia kata konsonan dua-dua maksudnya konsonan dan konsonan. Sini kita ambil. Maksudnya kita akan ambil konsonan. Konsonan yang pertama berapa? 5/8. Darab dengan konsonan yang kedua 4/7. Dah siap. Ambil kalkulator, kamu tekan saja. Kamu tekan saja, kamu akan dapat kat sini 5/14. Tekan je. Siap lah. Dia mudahnya barangkalian ni. Okay. Nombor 2 pula. Satu kad berlabel dengan huruf vokal dan satu kad berlabel dengan huruf konsonan dipilih. Maksudnya satu vokal, satu konsonan dipilih. Bila dia bagi ayat macam ni, maksudnya dia tak semestinya susunan siapa dulu. Maksudnya dia nak asalkan satu vokal, satu konsonan. Jadi kes kita kat mana? Kalau yang pertama vokal, yang kedua konsonan. Atau tambah. Atau konsonan dulu baru vokal. Macam tu. Jadi kita kena tengok. Kalau vokal dulu 3/8, kemudian konsonan 5/8. Tambah, kalau konsonan dulu 5/8, tapi vokal kemudian 3/7 saja. Hati-hati. Ambil kalkulator, kira dapat jawapan. Dua 225 448. Saya pakai dalam bentuk pecahan. 225 per dengan 448. Boleh faham tak ni? Barangkalian ni. Boleh, kalau dia bagi atau tolak Bukan. Atau macam mana? Atau tu maksudnya ni tambah. Atau. Kita baca syarat. Kalau yang tolak tu lain. Tolak tu dia macam ni. Tolak tu kalau dia formula lain. Tolak tu. Tolak tu dia kalau melibatkan bersandar dengan tak bersandar tu. Dia pembangkang juga tapi bahagian lain. Kan? Contoh kalau dalam set lah. Set tu. Okay, kita panggil dia peristiwa bersandar. Ataupun kamu kadang-kadang dia panggil peristiwa tidak saling eksklusif. Maksudnya kat sini ada tengah, nampak? Ada berlaku apa ni? Kita panggil dia pertindihan persilangan. Okay, antara A dengan B. Ada bersandar. Yang ini maksud sebab tu dia kata kalau kebarangkalian untuk apa? A atau B. A atau B adalah sama dengan kebarangkalian A campur dengan kebarangkalian B, kena tolak dengan dia punya tengah. A silang B. Ini yang dia berlaku tolak tu sikit. Okey. Yang ini pula kes dia lain. Kes dia kalau dia sebut tidak dikembalikan. Maksudnya orang yang selepas tu kita kena tolak satu dekat situ. Tidak dikembalikan. Nampak? Kalau dia kata dikembalikan, tak ada efek. Itu beza. Yang kamu tanya tu yang mana satu? Bahagian mana? Yang tolak satu ni ke? Contoh kalau dia beritahu satu kad berlabel dengan huruf vokal atau satu kad. Kalau kok ada soalan macam tu ke? Oh, okey. Contoh dia kata satu berlabel dengan vokal atau okey. Yang tu dia bila soalan macam tu dia yang ni dia panjang cerita dia melibatkan bahagian lain, soalan jenis lain. Kan? Contoh dia minta satu vokal atau satu okey, itu saya faham.
Untuk soalan macam ni. Yang ni, kalau kamu tengok kat sini, kesudahan kita kat sini, kita ada vokal-vokal. Sini, vokal konsonan. Sini, konsonan vokal. Sini, konsonan-konsonan. Nampak? Kalau dia kata satu vokal dan satu konsonan. Ini kalau satu vokal dan satu konsonan yang kita buat tadi lah. Maksudnya vokal konsonan atau konsonan vokal. Nampak? Kalau dia kata satu vokal atau huruf M. Satu vokal atau huruf M. Ni lain cerita dia. Nampak? Kan? Huruf ni nak yang belakang tu huruf M je. Ni dia tak sonoh cerita dia. Kan? Satu vokal atau huruf M. Itu cerita lain. Okey? Kat sini. Kalau dia bagi macam ni, yang ni kita tak buat macam ni, dia lain sikit. Kita buat yang satu-satu. Kan? Contoh satu vokal. Bila kita satu vokal, kalau atau ni, satu vokal ni kita kena pertimbangkan kes dia satu vokal. Maksudnya satu vokal, ada satu vokal kita ambil. Yang mana satu vokal kita ambil? Yang ni. VK ambil, KV pun ambil. Satu vokal. Okey, satu vokal kita ambil. Jadi kat sini saya ambil ni VK dengan KV. Okey, atau yang ini pula kita huruf M. Ada huruf M ambil. Yang ni yang susah sikit. Bila melibatkan dia kata, tadi dia cerita pasal vokal dengan konsonan. Yang ni dia nak huruf M saja. Jadi kalau huruf M macam mana cerita? Kan? Ada huruf M. Ada huruf M maksudnya, kalau kita ambil vokal dulu, belakang dia huruf M saja. Contoh, yang ini. Susah juga. Sekejap. Saya tak boleh soalan tu. Itu susah sangat. Dia tak boleh lah ni. Mungkin soalan jenis ni tak boleh. Nanti kita tengok soalan yang jenis yang boleh melibatkan atau. Yang ni tak logik ni soalan kamu macam ni. Dia huruf M ni susah nak cerita dia. Panjang. Tak edit. Cancel tukar soalan. Okey. Nanti kita tengok ada okey soalan mana kan? Yang ada macam tu. Dia soalan macam ni. Yang ini. Yang ini boleh. Nombor 8. Nombor 8 boleh tanya macam tu. Nampak? Soalan nombor 8 ni dia kata, rajah di bawah menunjukkan 4 kad berlabel di kotak A dan 3 kad di kotak B. Ini dia bentuk 2 digit daripada kad-kad berlabel kotak A dan kotak B. 2 kad berterawak daripada 1 daripada kad A dan 1 kad daripada kotak B. Senaraikan ruang sampel. Yang ni boleh buat. Bila soalan macam ni, benda pertama yang kamu buat, ruang sampel tu, kita akan senaraikan semua. Jadi ruang sampel kita akan jadi 1, 4. 1, 4. Kemudian 1, 6. Kemudian 1, 9. Lepas tu 5 pula. 5, 4, 5, 6, 5, 9. Lepas tu 6, 4, 6, 6, 6, 9. Lepas tu 9, 4, 9, 6, 9, 9. Bagi cantik. Okey. Ni namanya ruang sampel. Kan? Apa yang boleh jadi? Apa yang boleh jadi ikut syarat dia. Itu kita panggil ruang sampel. Okey. B. Senaraikan semua kesudahan bagi peristiwa yang mungkin, cari pengakalan bagi peristiwa tersebut. Kad adalah nombor ganjil. Kod ialah nombor ganjil. Kod nombor ganjil maksudnya apa? Bila dia kata kod nombor ganjil, kita baca balik soalan ni. Ni dia kata bentuk nombor 2 digit. Jadi maksudnya 2 ni dia akan jadi nombor. Jadi bila nombor yang jadi tu, dia nak apa? Kod adalah nombor ganjil. Jadi jawapan kita yang mana nombor ganjil? Nombor ganjil maksudnya ini 119.
19 jadi 19. Kemudian 59 jadi 59. Kemudian 69. Okay. Kemudian 99. Ini nombor ganjil. Cari kebangkalian. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Daripada berapa semua? 1, 2, 3. Darab 4, 12. Dapat jawapan 1/3. Macam tu. Okey. B1. B2 pula dia minta kat situ. Hasil tambah digit bagi kod adalah nombor genap. Hasil tambah digit bagi kod adalah nombor genap. Maksudnya hasil tambah digit kita kena tambah. 1/4 5 bukan. 1/6 7 bukan. 1/9 10 ambil. 5/4 9 tak boleh. 5/6 tak boleh juga 11. 5/9 14 ambil. Okey. 6/4 10 boleh. 6/6 12 boleh. 6/9 15 tak boleh. Dia nak hasil tambah nombor genap kan. Kemudian 9/4 13 tak boleh. 9/6 15 tak boleh. 9/9 18 ambil. Itu baru kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Maksud jawapan kita 5 per dengan 12. Okey. Yang kamu bagi contoh tadi yang atau lah. Soalan macam ni boleh. Dia minta kat situ. Okey. Dia minta kat situ. Contoh kat situ. Saya ambil kat situ. Nombor perdana. Nombor perdana atau kat sini nombor ganjil. Nombor perdana atau nombor ganjil. Macam tu. Kan? Dia jadi nombor perdana atau nombor ganjil. Okey. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu nombor perdana. Nombor perdana. Kan? Nombor perdana. Nombor perdana yang mana? Nombor perdana kalau saya ambil kat sini, yang maksudnya yang bila dua orang ni, dua digit ni, yang depan tu nombor perdana. Depan tu adalah nombor perdana. Nombor perdana depan maksudnya apa? 5, 5, 5. Semua yang 5 ni adalah nombor perdana. Jadi 5, 4, 5, 6, 5, 9. Okey. Nampak? Itu maksudnya nombor yang pertama kita ambil daripada kotak A adalah nombor perdana. Semua kena ambil. Okey, saya tak peduli. Atau maksudnya satu lagi, nombor ganjil. Nombor ganjil maksudnya yang kedua tu adalah nombor ganjil. Mana nombor ganjil ni? Semua ni kena ambil. So kita kena ambil 19. Kemudian 59 saya tak ambil sebab dah ada. 69. Lepas tu 99. Jawapan kita kat sini adalah 6/12. Maksudnya bila dia kata atau tu, kita kena pertimbangkan satu je. Okey, nombor perdana. Yang pertama nombor perdana. Nombor perdana depan dia semua yang mana satu depan nombor perdana semua kena ambil. Kan? Lepas tu baru kita pertimbangkan belakang. Belakang nombor ganjil. Apa saja nombor belakang ganjil kita kena ambil. Dia tak kisah depan siapa. Itu atau. Yes. Boleh ke? Siapa ni? Ni? Izran. Kalau dan cikgu. Kalau dan macam mana? Kita ambil. Kalau dan maksudnya contoh soalan ni soalan ni. Nombor perdana dan nombor ganjil. Beza kan? Okey. Nombor perdana dan nombor ganjil. Maksudnya kalau nombor dan ni dia kena berlaku serentak. Kan? Jadi kita kena pegang ambil depan mesti nombor perdana, belakang nombor ganjil. Siapakah dia? Kan? Depan nombor perdana, belakang nombor ganjil. Okey. Depan nombor perdana sini. Belakang nombor ganjil, dia seorang je. Jadi kalau soalan dan ni jawapan kita satu je. 59 saja. Nampak? Jadi jawapan kita 1/12. Dan dia mesti berlaku serentak. Maksudnya nombor perdana kat depan, nombor ganjil kat belakang. Yang lain tak boleh. Itu beza dan atau.
Boleh ke? Boleh. Nanti kamu cuba tengoklah soalan pastia. Pastia tak ada kamu. Tapi pastia ada. Topiknya ada. Tapi dia lain sikit pada kamu punya syllabus. Dia lain sikit kan. Okay. Kamu yang pertama. Kita boleh tengok soalan-soalan trial yang sebelum ni saya ada bagi. Okay. Yang ini pun boleh buat ni. Lengkapkan. Yang ni senang ni. Ini dah senang dah. Boleh buat. Lengkapkan bahagian pokok dan menunjukkan semua kesudahan. Nampak? Ni tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian maksudnya apa? Dia mesti tolak satu. Bilangan dia kan. Okay. Jadi kalau biru, lepas tu ambil biru, hilang satu. Kalau ambil hitam, contoh saya isi ni, nanti kamu boleh buat. Yang ini akan jadi apa? 6/11. Biru. Okay. Tapi hitam sama, masih lagi 5/11. Ini 5/12. Hitam dengan hitam dulu. 4/11. Yang ini masih lagi 7/11. Sebab bila kita ambil hitam, biru tak ada efek. Okay. Hitam yang ada efek. Tapi bawah dia ada efek. Nampak? Dia hilang satu. Itu dia kata tanpa pengembalian. Okay. Hitung kebarang kalian, pen kedua dipilih pen hitam. Pen kedua pen hitam. Maksudnya apa? Yang ini dia. Jadi kita ambil BH atau HH. Kamu ambil keluarkannya. Siap lah. Pen yang berlainan warna dipilih. Berlainan warna macam mana? Berlainan warna maksudnya BH atau HB. Ini namanya berlainan warna. Yang ni. Sebab tu ramai target soalan macam ni tahun ni. Tapi jangan tinggal macam ni. Pergi isi lah. Apa B yang pertama? 7/12. H. Ni. 5/11. Ni. HH. 5/12. Ni. 4/11. Tekan kalkulator. Jarak. Tambah. Macam tu. Sama juga yang bawah. Isi je. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Ya, okey. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh WhatsApp. Kamu jarang, kumpulan kamu jarang WhatsApp saya. Kalau ada soalan, kamu try je buat tak apa. Kamu tanya je saya. WhatsApp ambil gambar. Cikgu macam mana nak buat? Saya akan tolong kamu. Tapi cuma mungkin jawapan dia dapat lambat sikit pada kamu hantar tu lah. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah hari Rabu. Hari Rabu insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.